Mohon PPT-nya disiapkan. Baik, nanti sama ini ya. Sana. Baik. Sebelum kita mulai, kita kasih ilustrasi siapakah Dr. Lin Jing ini. Beliau adalah wakil kepala Bangsal Onkologi Internasional dan dokter jaga yang memiliki pengalaman klinis hampir 20 tahun. Saat ini beliau menjadi anggota komite Chinese Anti-Cancer Association. Spesialisasinya meliputi pengobatan tumor padat dengan terapi bertarget minimal invasif, imunoterapi, kemoterapi, radioterapi, dan terapi endokrin. Ia juga ahli dalam prosedur endoskopi gastrointestinal, fotodinamik terapi, serta penanganan komplikasi tumor. Dr. Lin Jing telah menempuh studi lanjutan di Sun Yat-sen University Cancer Center dan National University Hospital di Singapura. Mari kita sambut Dr. Lin Jing. Kami persilahkan. Lin Jing. Hello， 嗨，好了，我们开始了哈。 Ya, kita mulai. 首先自我介绍一下，我是林金医生，是来自广州现代医院肿瘤科国际肿瘤病区的哈。对，那么下面由我来讲讲这个关于肿瘤的一些治疗，我们现代医院的一些先进的一些微创的治疗哈，给大家介绍一下。 Ya, sementara ini dia mau memperkenalkan bagaimana cara mereka menangani masalah kanker. 那么，Ini sudah lebih mudah, dia ada terjemahannya ya, bahasa Indonesia. Jadi bisa dilihat. 打开我们的。对，这个就是肿瘤哈，肿瘤就是来自这个就是肿瘤增生的一些组织，反复的增生，又修复又增生，这样形成的一个新生物，久而久之就是恶变了，它就变成了一个癌哈。 Ini dia ilustrasikan ada beberapa benda-benda asing di dalam tubuh kita yang bisa timbul hilang, dan lama-lama menjadi suatu benda yang eksis. Inilah terjadinya suatu sel-sel kanker. 对，你看这些都是肿瘤哈，这个是舌癌的，这个是眼睛的一个眼眶的癌症。 Ya, ini kan baru ada beberapa contoh. Ini misalnya adalah kanker lidah. Yang satu lagi yang sebelah kanan adalah kanker mata. Ini jarang sekali kita menghadapinya ya. 对，乳腺癌，这个是胸壁的一个肿瘤。 Ini kanker payudara, satu lagi itu kanker dada. 这个是肺里面的肿瘤，密密麻麻白色的这些都是肿瘤。 Nah, ini bentuk gambar dari kanker paru-paru. Yang putih itu adalah bentuk kankernya. 这个也是，你看很溃烂了。然后这个是淋巴瘤，也是很大的。 Nah, ini limpa, kelenjar limpa. 淋巴吗？这个癌症呢，目前是属于一个上升的趋势，每年都是在增长啊。 Setiap tahun bertambah penderita kanker. 这个可以过，下面下一个。 Lihat persentase menghindar kanker begitu tinggi. Persentasenya di seluruh dunia. Dan ini macam-macam. 这就是每年增长的占这个全球的一个比例哈。 Ya, sangat menakutkan ya, berkembang terus secara internasional seluruh dunia. 对，这个哈，这个就是我们肿瘤的治疗的一个新的理念。现在呢，这个世界卫生组织重新定义了这个肿瘤，它就是一种可控、可治愈的全身的一个慢性的疾病，作为一个慢性疾病去对待它。
Sekarang Nama- WHO juga sudah memberikan petunjuk secara operasional bagaimana kita menanganinya secara komprehensif, minimal invasif dan lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk memperpanjang kelangsungan hidup itu. 我们的肿瘤的治疗原则呢，就是一个个体化的一个医疗模式。个体化就是说，在不同的人群，就是在适合的时间给合适的就是在合适的时间给合适的患者做合适的治疗啊。总的就是一个这样的原则，就是每个人不一样，我们就制定每一个方案都不一样。 Ya, karena materi tubuh dari setiap orang itu tidak sama, sehingga dalam menangani penyakit kanker ini, terapinya juga tidak sama. Itu disesuaikan dengan kondisi waktu, kemudian bagaimana cara pemberian penyelesaiannya, menjalani pengobatan, dan lain-lain. Jadi, prinsipnya adalah setiap pasien kondisi yang berbeda, maka penanganannya juga tidak sama. 对，那么对肿瘤的一个展望哈，期望能达到的一个目的呢，就是第一个就是尽可能的去达到根治，根治就是治愈，完全治好的一个目的。第二呢，就是呼吸性的治疗呢，能够达到局部或者部分的缓解，就是说，如果是那种呼吸的不能达到根治的，那我们就是去能够尽量的达到它的缓解，肿瘤的一个缓解啊，部分或者是完全。然后呢，第三个的话呢，就是说给病人减轻一些这些癌症带来的一些痛苦、疼痛啊这些，尽量的去减少它，就是让它保持能够有一个正常的生理功能。对。 Ya. Dalam hal penanganan kanker ini, mereka mempunyai 4 cara tujuan. Yaitu satu, tujuannya adalah kalau memang kanker itu bisa dibasmi sampai habis, itu yang paling baik nomor 1. Kedua, kalau tidak bisa mencapai, caranya adalah kita menangani supaya pasien itu secara paliatif, yaitu menghilangkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan, misalnya nyeri atau bagaimana. Ya, ketiga yaitu mengurangi rasa penderitaan dari pasien. Yang keempat baru bagaimana kita menghadapi supaya kerusakan-kerusakan jaringannya itu tidak terlalu banyak sehingga bisa memperpanjang umur. 那么呢，具体的一个肿瘤的治疗的话，通常的话，按以往的治疗呢，都是一个3大常规了哈，3大手段，一个就是手术啦、放疗啦、化疗啦。通常在包括印度尼西亚，所有全球的一个治疗常规治疗都是这样子哈。那么这几个治疗的这个受益，那就是手术切除的这个受益呢，就是只有20%。20%，但是呢，它的创伤是比较大，手术的时候创伤大，复发的几率也是比较高的。那么呢，在放疗里面呢，它就是占18%的受益，就是所有的这些治疗里面，放疗是18%，而化疗呢，它只有5%。Ya. Dalam pengalaman mereka untuk menangani kanker ini, ada umumnya 45% mereka itu bisa sembuhkan secara klinis ya dengan baik, dan ada beberapa yang sama sekali tidak bisa sembuhkan, contohnya harus mengalami suatu pembedahan. Nah, pembedahan ini 22% tingkat kesembuhannya ya, dan lukanya juga cukup besar, dan sebagian melalui radioterapi 18%, kemoterapi 5%. Jadi yang paling artinya apa? Kalau sudah sampai ke kemoterapi ya udah sangat sedikit ya, udah cukup tinggi, udah nggak bisa dioperasi lagi, nggak bisa di radioterapi, terpaksa dengan kemoterapi. 而放疗和化疗呢，它其实是对身体是伤害比较大的。它在治疗杀死肿瘤的同时呢，它也会对正常的细胞会有一些损伤、一些伤害。 Ya, dalam hal ini kalau kita mengadakan suatu kemoterapi,
itu resikonya lebih banyak karena bukan hanya sel-sel yang baik, sel-sel yang kanker yang dimatikan, sel-sel yang masih hidup, yang masih bagus, masih sehat pun dia akan mendapat suatu kerusakan. 那么呢，我们医院的这个治疗里面呢，除了这个3大常规的治疗以后，我们还有很多这些微创的治疗哈。下面介绍一下我们的微创治疗。这个微创治疗呢，就包括一个介入化疗，就是介入就是局部的化疗哈，还有一些消融就包括冷冻啊、微波啊，还有粒子的治疗哈。下面我们再详细去介绍。 Ya, selain untuk kemoterapi mereka bisa menggunakan teknik-teknik lain, misalnya DSA, kemudian juga ada yang menggunakan menitipkan unsur-unsur radioaktif di pada tubuh yang ada kanker itu. 对，那介入治疗的话呢，我们是通过这个大腿根部的这个大动脉，叫股动脉哈，通过股动脉去穿刺灌注，找到这个肿瘤的供血血管，从这个供血血管里面直接打药到这个肿瘤的局部。 Caranya adalah mereka memasukkan obat kemo itu dari paha, dari arteri paha, sehingga semacam kayak kateter, dia masuk sampai ke tempat bagian yang akan ditutup, yaitu yang akan dibasmi. 对，这个是灌药，还有一个目的呢，就是栓塞。我们会通过导管找到这个肿瘤供血的血管。 然后呢，去把这个供给肿瘤的这个血管去堵住它，栓死它，栓掉它，让这个肿瘤得不到营养，得不到供血，肿瘤没有营养，慢慢就会缩小，甚至消失。这个是一个栓塞介入里面的栓塞的一个作用哈。它介入包括了灌药和栓塞2个目的。Ya, ada satu cara lagi ya, mirip-mirip seperti kita melakukan kemoterapi, tetapi tujuannya adalah kita masukkan itu sambil tujuannya menutup saluran-saluran makan daripada sel-sel kanker itu, supaya si sel kanker ini nggak dapat makan sehingga dia akan mati sendiri. 那么刚才说到的灌注呢，它的好处呢就是我们直接灌药到肿瘤的位置哈，这个目的这个好处呢就是它局部的浓度比较高，因为药物大部分达到了这个肿瘤的位置，极少的部分还是会通过全身，所以它的肿瘤的药物浓度会比较高，这样的效果会比较好。而到全身的药物很少，所以它对正常的细胞呢就会不那么受损，不那么影响这个是一个好处。 Ya, keuntungan kebaikan daripada sistem intervensi ini adalah jadi dengan memasukkan cairan tertentu langsung kepada titik yang diinginkan, itu sudah mengurangi kerusakan daripada sel-sel yang kita proteksi. Jadi sel-sel yang bagus itu tidak terjadi kerusakan, jadi lebih fokus kepada sel-sel kanker. Ini lebih bagus hasilnya. 这个就是造影前面。 这是造影，这个是乳腺的肿瘤哈。我们通过介入的时候，这个 CT 看到这个乳腺的肿瘤很大，这么大哈。那我们通过介入栓塞和灌注以后呢，再去复查，肿瘤缩小成这样子哈，已经缩小了很多。 Jadi ini contoh daripada kanker payudara yang cukup besar. Jadi setelah dilakukan tindakan yang intervensi yang tadi itu ya, dia sudah bisa bunuh sel-selnya dan juga mematikan sel-sel yang dicurigai menjadi sel kanker. 这个也是个子宫肌瘤的一个影像，一个 CT 的表现哈，子宫肿瘤这么大。Ya, ini contoh daripada kanker rahim ya. Jadi yang begitu besar bisa dikendalikan juga dengan cara itu. 对，这就是造影。我们通过这个造影去看这个肿瘤，黑色的就是肿瘤的染色，肿瘤的血管很多黑色这个血管。那么我们通过造影，通过这个灌药
栓塞以后，它的染色已经没有了，肿瘤的血管已经没有了。这个图。Ya, caranya mereka memonitor secara begini. Yang hitam-hitam ini adalah sel-sel kanker. Setelah diadakan tindakan intervensi di SA itu ya, tuh lihat makin bersih. Warnanya jadi makin bersih, berarti sel-sel kanker itu sudah bisa dikendalikan. Hanya tinggal sedikit saja. 这个我们刚才说过了。下一个哈。Ya, sekali lagi. 这个就是我们介入栓塞以后的一个CT 的表现哈，这是肿瘤，肝脏里面的肿瘤。Ya, ini beberapa contoh setelah diadakan tindakan perbandingannya sebelum dan sesudahnya. 对，我们说通过栓塞以后，里面都是碘油，这个也是肝脏的肿瘤，黑色的哈，黑色的肿瘤。从造影下面看呢，黑色的这些都是肿瘤的血管。那么我们通过栓塞以后呢，肿瘤的血管已经没有了，黑色的已经没有了。那么呢，栓塞以后复查的 CT 呢，里面都是一些碘油，就是药物，肿瘤已经被这个药物填充满着。肿瘤已经基本没有看到了，只是看到一些栓塞剂，就是药物里面哈。Ya, ini kita lihat yang tanda hitam itu adalah sebetulnya adalah pembuluh darah sel-sel kanker. Setelah diadakan embolisasi, yaitu penutupan untuk jalur-jalur makan, maka dia akan bersih karena sudah tidak ada lagi dapat makanan. 对，这个就是刚才我们说到的，灌注和全身化疗的一个区别。刚才已经说过，就是它局部的药物浓度高，副作用少，这个已经说过了。它可以提高很多倍的一个疗效。Ini hanya suatu perbandingan antara kita mengadakan kemoterapi yang menyeluruh dibandingkan dengan secara in situ, jadi hanya lokalisasi, yaitu dengan secara embolisasi untuk menutup makanan-makanan bagi sel kanker itu. Hasilnya itu jauh lebih baik daripada kita menggunakan kemo secara menyeluruh. 这个就是一个淋巴瘤的一个病人，你看他的肿瘤在这里哈，原来很大，从口腔里面看进去也是很大的肿瘤。那么我们通过了，这个是 CT 的表现，这个是实际的一个病人的一个表现哈。CT 的表现肿瘤在这里，黄色的这个肿瘤这么大在这里哈。那么我们通过介入栓塞和灌注以后呢，这个人他这个原来的肿瘤已经消失了，没有了。从口腔里面看呢，肿瘤也是消失了。这个从 CT 看呢，也是原来的这一个肿瘤已经都消失了。Nah, ini kelenjar getah bening kita lihat yang warna kuning itu adalah dia punya sel-sel kankernya. Setelah diadakan tindakan kemo dan embolisasi, hasilnya menjadi bersih seperti gambar yang di bawah itu. 对，这个也是一个鼻咽癌颈部淋巴结转移的一个病人。你看，原来的肿瘤颈部淋巴结转移这么大，溃烂了啊。从这里看也是这么大。后面我们通过介入化疗栓塞以后，肿瘤完全消失了。这里 Ini contoh daripada kanker yang kelenjar di dekat leher ya. Dia sudah merambat menjadi segini besar, tetapi setelah diadakan tindakan kemo dan embolisasi, dia akan seperti ini, yang gambar yang ketiga. Udah kempes lagi, mendekati normal. 对，这个也是一个卵巢癌的病人，他也是转移到这个颈部的淋巴结，这么大的肿瘤 ，CT 看也是在这里，也是很大哈。那么呢，再下一张，也是通过我们的治疗以后呢，栓塞以后，后面的肿瘤就消失了。在下面那一张哈，等一下看。Ya, ini contoh beberapa kanker ya, tumor setelah diadakan tindakan kemo dan embolisasi, dia akan membaik. Jadi dari gambar itu gambar pertama, kedua, ketiga. 做治疗以后，它的肿瘤慢慢缩小，后面继续再做呢，完全消失了，在这里。Secara bertahap, akhirnya menjadi gambar yang ketiga itu tadinya kelihatan tumornya ya, setelah diadakan terapi dia akan hilang. Seperti gambar yang ketiga. 这是它的一些抽血的指标，肿瘤标记物原来是很高的，
多么克很高，最后面呢已经降到正常，就是刚才这个人的。 Ini dilihat dari hasil pengamatan kimia darahnya ya. Dari sebelum sampai sesudahnya jelas sekali sudah menjadi lebih normal. 这个纳米刀我们就先不说这个了哈，不介绍这个，往下面吧。 Ini kita tidak merekomendasikan pisau nano, yaitu pisau yang kecil, yang halus sekali itu kita tidak, untuk ini kali tidak. Ini sistem operasi yang sangat mikro ya, kecil sekali. 再往下。 Nano itu pakai sinar ya, seperti kayak sinar laser. Jadi halus sekali. Jadi bukan pisau logam. Teknologi tinggi. Ini hasil dari PET scan. Ini data-data before and after. 好，下面我们介绍一下这个康柏刀的一个治疗。康柏刀就是一个冷冻治疗哈，它属于一个冷冻的。那么呢，这个冷冻治疗，我们就是穿刺一根针穿刺到肿瘤的地方，让这个温度，这个针的温度会下降到零下的160度以后，把这个肿瘤冻成冰球，冻成结冰球了，然后再慢慢复温到40度。 这样呢，一冷一热，把这个肿瘤就直接杀死。 Ya, ini cara lain yaitu kita menggunakan cara pembekuan. Jadi dengan pembekuan itu didinginkan minus ya, sampai nanti dipanaskan ganti-gantian sehingga sel tumornya itu akan rusak. Itulah caranya. Dan kita bilang itu cryo surgery. Cryo adalah dingin, pembekuan. Kita di sini ada loh, di Indonesia udah ada. 对，它就是破坏这些肿瘤的血管呐、让这个肿瘤水肿坏死啊哈，它的原理就是这样子。 Ini kerusakan kapiler darah. Kemudian sistem imun. 对它的适应症哈，适合什么肿瘤呢？一般这个实体的肿瘤都可以的，包括皮肤癌呀、舌癌呀、宫颈癌呀，这些都是可以做的。肺癌呀、肝癌呀都可以做哈，这些肿瘤都可以做，通过这个冷冻去做。 Ya, model cryo surgery ini ya, itu sangat cocok untuk macam-macam penyakit kanker, mau kanker paru, mau kanker yang lain, kanker kelenjar. Biasanya itu sangat cocok, bisa dipakai. 这个就是我们冷冻的时候的穿刺的时候，这样哈，肿瘤在这里，这个是肺癌，肺癌肿瘤在这里，我们的针呢，冷冻的针就是这里，白色这个哈，直接穿刺到肿瘤的地方，使这个肿瘤温度下降，让这个肿瘤冻成冰球了。 Ini bentuk gambar daripada kanker paru-paru. Kita lihat yang warna putih itu adalah jarum. Jadi cara pembekuannya itu dia jarumnya ini akan dingin sekali dan langsung menempel pada benda si kanker. Kankernya ini akan beku. Kalau sudah beku itu dia rusak, sel-selnya rusak. 对，这个就是我们做治疗以后的一个改变。原来的肿瘤这么大哈，治疗1个月以后，复查的肿瘤缩小了。 Ini hasil setelah 1 bulan diadakan tindakan, maka gambar daripada kanker itu akan mengecil.
这个也是一个胸壁的肿瘤，也是我们通过针穿刺到这个肿瘤的位置，就是去冻死这个肿瘤。 Ya. Ini juga gambar daripada kanker dada ya, dinding dada. Setelah diadakan cryo, dia akan mengecil, hilang. 还有乳腺癌，这个是乳腺的肿瘤，也是这样子去做， Payudara. 去把它冻死。 Kanker payudara tadi itu. 好，下面介绍一下我们的粒子的治疗哈。粒子呢，就是一颗颗像米粒那么大小的一个金属，它是属于一个放射性的物质，放射性的金属。那么我们会把这些这么小的一个粒子呢，一颗颗的放到肿瘤的地方，它就在肿瘤起到一个内放射的作用，就把这个肿瘤杀死。这是粒子。 Ya, cara ini adalah sama aja seperti radioterapi, tapi dia dalam bentuk benda yang kecil, suatu benda radioaktif yang kecil yang dimasukkan ke tempat yang dimana adanya sel kanker itu, sehingga efektivitasnya hanya pada sel itulah berpengaruh. Untuk sel-sel lain yang masih sehat itu tidak akan terpengaruh. 这个就是我们粒子的一些设备哈，这个是穿刺针，就是粒子的那个穿刺的针，我们会把这个粒子一颗颗把它放进去。对，还有这个就是夹粒子的那个镊子，就是一些器材哈。 Ya, ini persiapan daripada untuk kita mengadakan implan. Implan itu penanaman ya, penanaman butiran-butiran radioaktif itu. Jadi di sini ada dia punya needle-nya, yaitu jarumnya, ada peralatannya untuk melepasnya, ada untuk menekannya segala macam, sehingga partikel itu bisa tepat sampai di tempat tujuan, di titik yang kita tentukan. 对，那么粒子的试验针呢，它可以做什么肿瘤呢？基本都是这个实体的肿瘤都可以哈，肺癌啦、肝癌啦、胰腺癌啦、前列腺癌啦，这些都可以，甚至脑瘤我们都是放过的。 Ya, implan radioaktif ini sangat cocok untuk macam-macam kanker, bisa paru-paru, bisa payudara, sampai ke kanker otak pun bisa. 对，这个是个肺癌的病人哈，肺肿瘤是在这个位置这里。那么呢，我们通过做了粒子以后，后面复查呢，肿瘤基本没有了，消失了。原来肿瘤这里这么大，哎呦，这里哈，肿瘤在这里。治疗以后呢，已经消失了。最后复查的 CT 肿瘤已经没有了哈，这个位置。 Ini contoh kanker paru-paru setelah diadakan suatu implan radioaktif, belakangan nanti kemudian diperiksa lagi sama sekali hilang. Jadi sudah sembuh. 这个也是，这也是个肺癌，肿瘤在这个位置那么大哈。后面呢，我们通过放了粒子以后，最后复查的 CT，3个月后复查，原来的这么巨块的这个肿瘤已经没有了，剩下了一些粒子在里面哈，肿瘤消失了。 Ini suatu foto perbandingan. Jadi sebelumnya dia kankernya begitu besar, kemudian 1 bulan kemudian dilihat, dan setelah 3 bulan dilihat sama sekali itu kankernya sudah hilang. 对，这个是肝癌，肝癌的一个病人也是这么大，黑色的这个就是肝里面的肿瘤。那么我们通过放了粒子以后哈，术后2个月去复查的这个肿瘤呢，已经缩小，基本是没有了，剩下一些粒子，白色的粒子残留在里面，肿瘤已经没有了。 Ini kanker hati. Setelah 2 bulan diadakan suatu implan ya, diperiksa kanker hatinya hilang, hanya tinggal kelihatan butiran benda-benda yang implannya itu. 这个是个前列腺的肿瘤，也是放了粒子以后，里面都是充满了粒子。这个是个腹腔的肿瘤，也是放完以后，里面的肿瘤，里面这个粒子充满在肿瘤里面，肿瘤已经基本是没有了，就剩下一些粒子的哈。 Ini contoh daripada penanganan kanker prostat.
setelah dia cukup metastasi, tapi setelah diadakan implan, akhirnya dicek sudah baik, tinggal implannya saja itu titik-titik butir-butiran putih, itu tinggal implannya yang tertinggal. Tapi sel kankernya sudah mati. 那么这个是个舌头的舌癌哈，舌的肿瘤。你看从它的这个舌里面看到肿瘤在这里这么大，这里哈白色的都是肿瘤。那么从PET CT 里面这个黄色的这都是肿瘤，CT 里面看也是。这个病人也是放了粒子，粒子以后呢，这个是复查的，后来复查的一个 CT。里面都是充满了一些粒子，原来的肿瘤已经没有了，消失了哈。 Ya, gambar yang pertama yang di kiri itu adalah menyatakan ada kanker lidah. Ya, yang di tengah itu adalah pasanya setelah diadakan suatu implan radioaktif, bulan pertama berubah, bulan kedua langsung mengecil jauh. Praktis sudah hilang. 这个人是个鼻咽癌的哈，鼻咽的肿瘤在这里，黄色的这个就是肿瘤。那么我们通过放了粒子以后呢，黄色这些肿瘤已经没有了，就剩下一些粒子了，肿瘤已经消失了啊。 Ini gambar PET scan daripada kanker nasofarin, yaitu bagian pernapasan, saluran pernapasan. Dengan hasil dari implan radioaktif, kelihatan proses perbaikannya. 这个是个眼睛的眼眶的一个肿瘤，在这里黄色的哈，这里是肿瘤。那么我们也是给它放了粒子，通过粒子以后呢，后续再去复查的话，也是肿瘤是消失了。 Ini juga sama contoh kanker mata ya. Setelah diadakan implan, prosesnya diamati dari bulan ke bulan, akhirnya bisa sembuh. 对，这个是肺的，肺里面的肿瘤也是放了粒子。 Nah, ini terjadi kombinasi. Jadi kanker paru dia pakai dengan sistem cryo, yaitu dipotong ya, dimatikan, dan juga ditambah lagi dengan implan radioaktif digabung. Hasilnya sangat memuaskan. 这个是脑的肿瘤，脑的肿瘤我们也是通过放了粒子以后，肿瘤就消失了。 Ini kanker otak ya, yang di kepala. Jadi, tetap menggunakan jodoh implan radioaktif. Radiologi kan biasa kan sebentaran ya, takut merusak karena sasarannya luas. Tapi kalau dengan implan ini, dia lokal, spesifik. Jadi sangat aman, jauh lebih aman. 对，这也是脑的哈。 Ini contoh daripada kanker. 好，下面介绍的是我们的微波治疗哈。微波呢，它原理跟冷冻的治疗是一样的，它也叫消融。消融就包括微波和冷冻治疗。微波呢是一个热的，刚才说的冷冻是冷的，让这个肿瘤就是让它冻成一个冰块、冰球这样子。那这个微波的话，它是加热，是热的哈，热的就是把这个也是把这个针穿刺到肿瘤的地方，然后把温度升高以后，让这个肿瘤烧死，加温以后让这个肿瘤坏死哈。 Ini ada cara lain lagi. Tadi kan kita ceritakan menyangkut cryo, yaitu didinginkan. Sel kanker itu dikasih dingin ya, temperatur yang di bawah minus 0 sampai mungkin sampai 100 derajat ya. Jadi dia beku, rusak. Nah sekarang cara lain adalah cara microwave. Microwave ini kebalikan, dia panas. Dengan menyetel frekuensinya itu, kekuatannya, sehingga dia menjadi timbul panas. Jadi dengan dingin, panas, kita merusak sel kanker itu. Dengan demikian terjadilah penyembuhan. 这个就是在实体肿瘤里面的一个
一个治疗的一个原理哈。我们把这个穿刺针穿刺到肿瘤的地方，这个是肿瘤，那么就使它这个温度升到60度以上，直接把这个肿瘤烧死哈。Nah, ini sangat menarik contohnya ya. Nah, jadi kita yang di tengah itu misalnya sel kanker. Jadi dia masukkan semacam jarum, tapi jarum itu menimbulkan panas, microwave, jadi dibakar seolah-olah. Tapi temperaturnya ini sekitar 60 derajat ya, dibakar. Nanti lama-lama ini akan kering, selnya itu mati. 那么这个微波的适应哪些肿瘤呢？它其实实体瘤都是可以的哈。一个就是肝癌啦、肺癌啦、前列腺癌啦、卵巢癌、乳腺癌，包括这个脑癌、脑瘤都是可以做的。 Nah, ini radiofrekuensi terapi juga dia cocok untuk macam-macam kanker. Ya, sama seperti kayak yang lain. Untuk paru, prostat, tulang, rahim, ovarium, payudara, otak, dan lain-lain. Sama. Tinggal nanti dipilih mana yang paling cocok. 好，下面就是刚才说的这个适应症哈，就适应这些肿瘤。 Ya, ini contohnya. Seperti itulah probe. Probe itu adalah dia punya colokannya ya, jarumnya seperti ini probe. 好，下面说一下这个病例，这个病人哈，他是一个纯的长在口腔的纯的这个肿瘤哈，看看图片，下一张的图片。Ini contoh nanti kanker mulut ya. Gambar. 那个纯癌啊，肿瘤在这里，你看，好大的一个肿瘤。那么我们通过的这个微波、冷冻、粒子这些治疗以后呢，肿瘤慢慢缩小。你看，从一开始这么大，慢慢缩小，最后到消失，没有了，肿瘤没有了啊，6个月以后的。 Pengobatannya ini kombinasi, pakai cryo juga, pakai radiofrekuensi juga, sehingga dapat dihasilkan seperti ini. Yang tadinya besar, kankernya besar itu menjadi hilang. 就是这个病人原来肿瘤这么大哈，后面恢复到正常了，这样。 Ya, dari yang besar tuh menjadi normal. 从他的 CT 看也是哈，肿瘤在这里，原来肿瘤在这里，慢慢治疗以后呢，5个月的时候基本是没有了。 Ini gambar CT scan-nya ya. Setelah 5 bulan, kankernya hilang. 这个病人是个眼球的、眼球的一个肿瘤，你看，在眼下面有图片。 Ini kanker mata. 对，在眼睛哈，肿瘤原来也是这么大，我们也是通过了介入、栓塞，还有冷冻这些治疗以后呢，后面也还放了粒子，后来呢，肿瘤消失了，就剩下一个疤痕了。 Ini sebelum dan sesudah kanker mata. Juga sama menggunakan sistem kombinasi. CT 来看的话，它也是肿瘤在这里哈，凸出来这么大的，治疗以后就缩小了。 Ini hasil sebelum dan sesudahnya. 后面还放了粒子，里面就看到一些粒子的影子在这里。 Ini setelah diimplan ya prosesnya begitu. Yang di kanan yang masih ada titik-titik itu adalah hasil daripada implannya. Jadi implan udah dipasang, nggak ditarik lagi, nggak diambil lagi. Karena radioaktifnya umurnya pas, dibikin pas. 后面介绍一下，还有我们的一个治疗，就是一个生物免疫治疗哈。这个免疫治疗呢，就是抽取一些我们健康人的婴儿的脐带血里面的一些健康的免疫细胞，去培养以后呢，培养很多倍以后，再输到这个肿瘤病人的身体里面，它是可以起到一个抗肿瘤作用，直接杀伤肿瘤的作用，还有一个是提高免疫力的作用。 这个是一个细胞免疫哈。 Ya, ini lain lagi, ini imunitas. Jadi menggunakan sel daripada orang yang sehat
diambil selnya itu, kemudian dimasukkan ke orang yang sakit. Jadi dengan demikian daya tahan tubuh dari si penderita ini dia akan membaik. Jadi nanti badannya sendirilah yang akan mengobati, menghilangkan sel kanker itu. 对，那么我们现在目前在做的就是有2种细胞哈，一个是 NK 细胞，一个是 CIK 细胞。这个就是 NK 细胞是一个直接杀伤细胞，它通过培养以后呢，输到体内，它就可以起到一个直接杀死肿瘤的作用哈。而 CIK 细胞呢，它是输到体内以后，要经过体内的一些免疫机制去调整、去调理以后呢，它才起作用。 Nah, ini menyangkut pengobatan menggunakan kombinasi dari sel. Selnya itu macam-macam, ada sel DC, CIK, NK, T, ya. Jadi sepertinya dengan proses yang bermacam-macam ini diadakan supaya sel kanker yang jelek ini, benar-benar sel kanker itu, dia akan berubah menjadi sel yang baik karena dikendalikan oleh sel baik. 它是怎么样做呢？就是刚才说的，抽取一些健康的婴儿的细胞，就是这个免疫细胞去培养很多倍以后，培养以后呢，再回输到体内，就是起到一个杀死作用哈。一般培养的时间呢，5到7天左右。 Ya, ini prinsip kerjanya yaitu kita menggunakan sel daripada orang sehat. Sel orang sehat itu diambil, kemudian diolah supaya menjadi baik. Setelah udah baik, dikembalikan lagi kepada sel orang yang sakit, ya selnya, sehingga nanti sel yang sudah diolah itu dia akan membunuh sel-sel yang jelek yang di tubuhnya. Ya. Jadi dengan demikian terjadi suatu pengobatan. Sel kekebalan ya imunitasnya, dengan cara imunitas diperbaiki. 下面讲讲我们的传统的治疗，中医中药的一个治疗哈。这个中药呢，它就可以就是在放疗，我们通过介入啊、化疗啊、放疗啊这些治疗的同时呢，配合一些中药的治疗呢，它可以增加一个放化疗的一个疗效，还减轻放化疗的一些副作用，还可以调理整个身体的整个调理身体。 然后呢，就是让机体提高机体的免疫力，去对抗、去减少这个放化疗的一些副作用哈。Ya, kemudian tadi kita ceritakan bagaimana menangani sel kanker itu secara medis, yaitu dengan peralatan langsung sel itu kita matikan. Nah, sekarang kita ceritanya pengobatan secara TCM, yaitu bagaimana? Yaitu setelah diadakan suatu pengobatan untuk pembunuhan sel kanker, nah dengan TCM ini kita meningkatkan daya tahan tubuh itu yang tadinya sudah rusak, sudah terganggu, diberikan imunisasi, diberikan nutrisi yang baik secara herbal, ya sehingga nanti tubuh kita itu kembali menjadi sehat kembali dan lebih kuat untuk menangani tumbuhnya sel kanker kembali. 对，中药它还可以起到一个抗肿瘤的作用哈。 Nah, obat herbal itu apa sih gunanya? Dia bilang itu mengendalikan perkembangan tumor. Ya, terus efek hasil daripada bertahan hidup dengan atau tanpa kanker. Jadi ceritanya kita tuh bisa hidup ada kanker maupun tidak ada kanker. Yaitu caranya adalah kita mengadakan penguatan tubuh, efek daripada hasil terapi. Dengan demikian kualitas hidup kita itu jauh lebih baik dan terkendali. 下面这些图片是我们的一些病人通过治疗以后很好转的一些病人的图片哈。在住院期间呢，我们还给病人过生日啊，这些图片哈。他在这里治病的期间呢，还可以在生活啊，在住院期间还有很多一些活动哈。 所以我们的这些病人在我们这里治疗，他们是很开心的。 Ini contoh daripada foto bersama bagi pasien yang dalam pengobatan ya. Mereka dengan rileks, dengan senang bisa merayakan ulang tahun
makan bersama. Ini contoh-contoh kehidupan mereka dalam perawatan 下 kanker. 面还有啊， Ini 对，加一张过吧。 ya, pasien dengan dokternya, ya, foto bersama dengan perawat. Ini setelah pengobatan, dia sudah mulai sehat, jadi merayakan hari ulang tahunnya. 对，这些就是我们的一些治疗哈，治疗给大家分享。 Ini adalah sharing daripada pengalaman Dr. Linci dalam menangani kanker di rumah sakit itu. Ini semboyannya, menyelamatkan sebuah nyawa, menyelamatkan sebuah keluarga. 这个不讲。好了，前面这是我的一些介绍哈，谢谢大家，今天的这个介绍就到这里。 Ini kata terakhir, kebahagiaan sejati bukanlah uang materi, tapi perdamaian antara umat manusia dan kesehatan antara individu. Cintailah kehidupan, landasan kebahagiaan. Sayangi kehidupan, landasan moral. Hormati kehidupan, landasan iman. Sayangi nyawa, hormati alam dan cinta sesama. Ini adalah pengalaman yang disajikan oleh Dr. Linci. Terima kasih.